Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma ismihi syai'un fi ard wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Syukur kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya dapat kita berjumpa di pagi yang sangat mulia untuk duduk membincang satu kitab yang sangat mustahak, iaitu yang disusun oleh Dr. Wan Rosli Wan Ahmad, Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran. Kita mulakan majlis kita dengan menyebut Ustaz Farid membaca sikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Wa tilkal amsalu nasribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Allah SWT berfirman, dan misal-misal perbandingan yang demikian itu kami kemukakan kepada umat manusia dan hanya kepada orang-orang yang berilmu yang dapat memahaminya. Al-Ankabut ayat 43. Jadi kita sangat-sangatlah sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan ilmu kepada kita, memberkati kita, merahmati dan meridai segala apa yang kita usahakan. Baik tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, mohon agar tekan share agar semua sanak saudara kita, ahli-ahli keluarga kita, jiran tetangga dan mereka-mereka yang kita kenali berada di dalam Facebook bersama-sama kita dapat berkongsi di pagi yang mulia. Dengan tidak melengahkan masa lagi, kita menjemput Ustaz Angah untuk menyampaikan bahagian kedua, iaitu Kamus Kata Dasar. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, InsyaAllah saya diminta untuk memulakan pengajian kita pada pagi hari ini, iaitu tentang Kamus Kata Dasar. Jadi tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang mempunyai buku, boleh buka pada muka surat ke 142. Kita sekarang masuk pada huruf Ta. Tak lama lagi. Ta, Za, Ain, Ghain, Fa, Qa, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Hamzah, Ya. Tak jauh lagi. Jadi sekarang kita pada huruf Ta. Baik, untuk tidak melengahkan masa, langsung saja kita masuk apa saja kata-kata yang kerap kita jumpai di dalam Al-Quran dengan awalan huruf Ta.
ya, dengan awalan huruf to ini. Yang pertama kita tengok ada kata yang dengan kata dasarnya to, ain dan mim. Huruf to, ain dan mim. Ada fiilnya yaitu ta'ima yat'amu. Ini fiil ta'ima yat'amu. Maksudnya makan, ya, merasa. Merasa atau makan. Lepas tu ada lagi dengan tambahan satu huruf. Wazannya adalah af'ala, yang tadi ta'ima menjadi at-ta'ama. At-ta'ama ini fiil madi juga. At-ta'ama yat'amu. Bermakna memberi makan. Beri makan, ya. Lepas tu ada kata terbitan dia ta'mun. Ta'mun ini rasa. Lepas tu ada kata ta'amun. Ta'amun ini sudah menjadi kata yang kerap kita dengar. Ta'amun ini maknanya makanan. Ta'amun. Lepas tu ada kata-kata istat'ama. Istat'ama ini isim ke fi'il? Istat'ama ini fi'il. Boleh tuan-tuan nanti selalu rujuk ke muka surat ke-14. Tengok wazan apa yang digunakan pada kata-kata ini. Istat'ama bermakna dia menggunakan wazan istaf'ala. Ini jadinya istat'ama. Apa maknanya? Meminta makanan. Istat'ama yastat'imu. Itu fi'il mudhari' dia. Dari madi ke mudhari'. Okey. Jadi kalau dalam Al-Quran sangat banyak kita jumpai dengan kata-kata huruf ta'in dan mim ini. Misalnya yang selalu kita baca pada juzuk ke-30. Yang selalu kita baca atau selalu kita dengar ketika imam baca. Misalnya allazi at'amahum. At'amahum min ju'. Kata-kata at'amahum diambil dari kata-kata at'ama. At-ta'ama disambung dengan dhamir hum. Jadilah at-ta'amahum. Itu dia. Allazi at-ta'amahum min ju'. Yang memberi makan, yang telah memberi makan mereka daripada kelaparan. Min ju'. Okey. Lepas tu ada lagi pada surah Al-Maun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mana kata-kata yang mengandung unsur ta'ain mim? Yaitu kata-kata ala ta'am. Ta'am. Ini ada kata-kata ta'am. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu dia. Di sini bermakna wala yahuddu ala ta'amil miskin ini bermakna dia tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ala ta'am. Ta'amu miskin ini bermakna tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan pada huruf ta, gha, ya. Ta, gha, ya. Ini ada 3 ba. 3 ba ini bermakna selalu akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Apa fi'il dia? Tagha yatgha. Tagha yatgha. Tagha yatgha ini apa wazan digunakan? Sebenarnya dia adalah fa'ala. Tetapi karena belakang dia huruf ilat, makanya dia cuma 2 saja yang ada harakat dia. Tagha. Yatgha. Yatgha ini sebenarnya yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Tetapi karena ada huruf ilat belakang dia, makanya menjadi yatgha saja. Apa maknanya? Melampaui had. Dah melampau, melampaui had. Lepas tu ada kata-kata atgha. Atgha ini apakah isim atau fi'il? Atgha ini adalah fi'il. Apa wazan yang digunakan? Atgha ini adalah af'ala. Boleh tuan-tuan puan-puan rujuk pada muka surat ke-14. Di situ ada berbagai macam fi'il madi dia, wazan yang digunakan. Okey. Jadi atgha ini dia menggunakan wazan af'ala yuf'ilu. Okey. Apa maknanya? Menyesatkan. Okey. Lepas tu ada kata-kata taghut. Taghut ni sangat melampau maknanya. Lepas tu ada kata-kata tughyanun dengan makna taghwa, bermakna sikap yang melampau. Tughyan ini adalah sikap yang melampau. Dalam Al-Quran juzuk 30 juga. Kita selalu jumpai, kita selalu baca juga. Misalnya dalam surah An-Nazi'at,
An-Nazi'at izhab ila fir'auna innahu tagha. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Ini dia. Innahu tagha yang digunakan adalah fi'il madi. Izhab ila fir'auna, pergilah kepada Firaun, innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui, sangat-sangat melampau, telah melampaui batas ya. Nah, lepas tu ada lagi dengan menggunakan kata-kata dengan fi'il mudhari' ada. Kalla innal insana la yatgha. Itu dalam juzuk 30 juga. Kalla innal insana la yatgha. La itu adalah huruf yatgha. Yatgha ini adalah fi'il mudhari' dia. Sekali-kali tidak, innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Benar-benar melampaui had, melampaui batas. Okey. Lepas tu dengan menggunakan kata taghut ada di dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surah Al-Baqarah, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Itu dia. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kafir kepada taghut. Di sini diterjemahkan juga taghut ini taghut saja. Okey. Mungkin nanti akan diterangkan oleh Ustaz Farid mungkin tentang taghut ini macam mana? Ada tambahan Ustaz? Nak jelaskan taghut. Taghut. Okey. Taghut ini adalah satu nama, kita panggil faman yakfur bil taghut. Taghut ni boleh kata syaitan juga, syaitan, sebab dia melampaui batas. Taghut. Okey. Jadi boleh makna dengan siapa yang kufur dengan sebab taghut. Faman yakfur bil taghut. Taghut boleh juga dengan makna syaitan. Jadi boleh rujuk kita tafsir lagi. Terima kasih kepada Ustaz Farid yang telah menambahkan. Jadi taghut ini boleh, kalau dalam buku ini dia maknakan sangat melampau Jadi boleh juga dimaknakan dengan taghut itu adalah syaitan. Memang syaitan itu sangat melampau. Okey. Tuan-tuan perempuan, kita teruskan. Kita naik ke muka surat ke 144. 144 ada kata-kata dengan huruf ta, ha dengan ra. Huruf ta, ha, ra. Tiga huruf ini selalu akan kita jumpai dalam Al-Quran. Dia sudah kodkan dengan 3 ba. Apa fi'il yang digunakan? Fi'il yang digunakan adalah tahura yathuru. Tahura yathuru bermakna jadi suci. Jadi suci. Lepas tu ada kata-kata fi'ilnya tahhara. Tahhara bermakna fi'ilnya adalah fa'ala. Fa'ala yufa''ilu. Tahhara yutahhiru. Itu dia. Jadi rujuk ke muka surat 14. Kalau untuk mencari wazan fi'il, kita rujuk ke muka surat 14. Lepas tu ada kata-kata tatahhara. Tatahhara ini juga dia fi'il. Tatahhara bermakna wazan yang digunakan tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Tatahhara yatatahharu. Itu dia. Lepas tu dia dengan makna ittahhara, bermakna berusaha untuk mensucikan. Lepas tu ada isimnya, kata terbitannya itu tahurun. Tahurun ini bermakna yang menyucikan. Tahurun. Okay. Jadi dalam Al-Quran memang banyak kita akan jumpai dengan huruf ta, ha dan ra ini. Misalnya dalam Al-Baqarah ya. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Ini mutahharah diambil dari kata-kata tahharah. Jadinya nanti ada mutahharah.
Lepas tu ada lagi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin ini dia adalah isim fa'il daripada apa? Kata-kata tatahhara. Tatahhara ya tatahharu. Nanti ada isim fa'ilnya mutatahhir. Mutatahhir. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhir itu adalah isim fa'il daripada fi'ilnya apa? Fi'ilnya tatahhara. Itu isim fa'ilnya. Lepas tu dengan kata-kata tahurun ada. Dan dengan kata-kata tahurun misalnya kita ambil pada ayat wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Ini kata-kata tahura. Dan kami turunkan dari langit ma'an, air, tahur, air yang mensucikan. Jadi air hujan memang air yang mensucikan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita memang tidak banyak-banyak dalam menghafal kata dasar ini. Yang penting setiap hari kita mungkin minimal 3 kata dasar, paling sikit 3 yang boleh kita hafaz ya. Sebabkan kata ini juga memiliki banyak kata-kata yang dilahirkan dari kata 3 huruf ini. Jadi memang sangat perlu tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar untuk menghafaznya. Karena memang kata-kata ini akan selalu kita jumpai di dalam Al-Quran. Setidaknya nanti ketika kita baca, kita teringat, oh ini maknanya. Ini maknanya. Oke. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita masuk kepada bagian mencari kata dasar pada ayat surah Yasin. Hari ini ayat kita pendek sekali, sangat pendek. Ini merupakan sambungan daripada ayat yang semalam. Ayat yang semalam kita telah mencari kata dasar dia pada ayat wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ini sambungannya. Iz ja'ahal mursalun. Okey. Baik, sekarang kita mencari apa-apa saja kata dasar daripada kata-kata yang tertulis di sini. Okey, sekarang kita mulakan dari kata iz. Ya, iz. Okey, iz. Jadi iz ini termasuk kata yang tidak mempunyai kata dasar. Dia kalau kita tengok memang dia tak memenuhi syarat. Kenapa tak memenuhi syarat? Iz ada berapa huruf? Iz ada dua huruf saja. Maka iz ini memang kata yang tak masuk daripada kata-kata yang mempunyai kata dasar. Lepas tu kita ambil kata-kata jaa, iz jaa. Iz jaa. Ha ini kenapa tak kita masukkan? Karena ha ini adalah isim dhamir. Ha yang di belakang itu isim dhamir. Jadi kita tak perlu ja'aha ya, tambah ha di sini. Maka yang perlu kita cari hanya kata-kata ja'a. Ja'a ada berapa huruf? Ada 3. Ada huruf ja, huruf alif, huruf hamzah. Itu dia. Cuman masalahnya, apakah huruf ja'a ini dapat kita jumpai pada huruf jim? Ada huruf ja, ada huruf alif di sini, ada huruf hamzah. Kalau kita cari apakah ada di dalam buku ini, mari kita cuba tengok pada huruf ja ya. Pada huruf ja ini, itu ada pada muka surat ke 80, 88 kita tengok. 88 atau 87 huruf ja. Kita tengok huruf ja, huruf alif, huruf hamzah. Apakah ada? Kita tengok huruf ja. Awalan huruf ja, sebabkan setelah huruf ja huruf alif terus. Okey, kita tengok. Ja, hamzah, ra. Ya, nampak ya? Ja, hamzah, ra. Ada tak kata-kata setelah ja alif di situ? Di sini hamzah, lepas ini dah ba, bermakna kata tengah-tengah ini bukan huruf dasar dia. Itu. Kenapa? Karena memang alif ini adalah huruf ilat dia. Yang dah kita bahas sebelum-sebelum ni bahawa alif ini dia bukan merupakan huruf ilat yang asli. Maksudnya dia merupakan
bentuk perubahan, bentuk peralihan daripada huruf waw. Kalau tak huruf waw, huruf iya. Itu dia. Jadi alif ini sebenarnya dia tak termasuk dalam buku ini, disebutkan dia tak termasuk dalam huruf ilat. Yang huruf ilat dua, huruf waw, huruf iya. Itu. Huruf waw sama huruf iya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak cari tengah-tengah ini apakah huruf waw atau huruf iya, antara dua itu saja, maka kita cuba tengok. Kita try dulu huruf waw ya. Huruf waw. Berarti huruf ja, waw sama hamzah. Kita tengok ja, waw, hamzah. Ini sudah masuk kepada huruf ja, waw ya. Ini sudah masuk kepada huruf ja dan huruf waw. Okey, apakah ada ja hamzah, ja waw, ja waw, ja waw hamzah, ja waw ba? Ini bermakna hamzah di belakang ini tak ada. Bermakna bukan waw huruf asli dia. Kita try lagi ya. Kita try ya. Okey, ya. Bermakna kita cari di huruf ja, huruf ya, huruf hamzah. Ini dia. Huruf ja, huruf ya, huruf hamzah. Apakah ada kata-kata ja'a? Ada. Ini dia, kata-kata ja'a. Jadi maknanya tuan-tuan perempuan, huruf alif di tengah ini bukan merupakan huruf asli dia. Kalau tuan-tuan perempuan jumpa huruf alif di tengah, confirm itu bukan huruf asli. Contoh kata-kata lainnya adalah qala. 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 Qala ini kalau tuan-tuan cari di qaf, alif dan lam tak akan jumpa. Karena tengah-tengah huruf alif itu bukan huruf asli. Qala ini aslinya adalah qaf, waw sama lam. Ini kalau tuan-tuan cari di huruf qaf, waw, lam, jumpa ni kata-kata qala. Jadi kalau ada tuan-tuan perempuan jumpa huruf ilat alif, jangan kita tertipu dengan huruf alif. Jangan kita tersesat. Disebabkan huruf alif memang sebenarnya dia bukan merupakan huruf ilat. Dia merupakan bentuk peralihan daripada huruf waw, kalau tak huruf iya. Okey. Kita sudah dapat ja'a tadi ya. Pada muka surat ke-88. Ini ja, ya, hamzah, ja'a. Apa makna ja'a? Datang. Okey. Iz bermakna, iz ini adalah kata yang tak punya kata dasar ya. Makna iz adalah ketika. Ja'a bermakna datang. Ha ini isim dhamir, kata ganti. Jadi dia tak mempunyai kata dasar. Ha ini nya ya, untuk muannas nya saja kita buat. Nya bermakna ketika ja'aha, datang kepada siapa? Padanya. Nya itu siapa? Ayat sebelumnya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Wadrib lahum masalan, dan datanglah permisalan ashabal qaryah. Perumpamaannya apa? Ashabal qaryah, penduduk suatu negeri. Inilah penduduk suatu negeri yang dimaksud. Izja'aha, ketika datang kepadanya. Datang untuk mereka, datang kepadanya. Apa yang datang? Ini dia, mursalun. Ini kita cari. Al-mursalun, dia ada alif lam. Ya, ada alif lam. Oke, kita hilangkan. Berarti tinggal kata-kata mursalun. Mursalun. Ini sudah diterangkan oleh Ustaz Agung bahawa kalau ada waw nun di belakang, ini adalah isim apa? Isim jamak muzakkar salim. Bermakna waw dan nun di belakang adalah huruf tambahan. Kalau tuan-tuan jumpa kata-kata waw dan nun, misalnya qad aflahal mu'minun. Waw nun di belakang itu adalah huruf tambahan dia, bukan huruf asli. Apalagi banyak kata-kata dengan belakangnya huruf waw nun. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu dia. Sekarang kita hapus saja, teruskan.
Waw dan nun kita hilangkan, kita silang, bermakna tinggal mursal. Mursalun. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan, sebenarnya mursal ini sudah ada kita bahas sebelumnya. Jadi kita tak banyak-banyak. Mursal kita teruskan, kita ambil wazan dia. Apa wazan yang digunakan mursal? Muf'alun. Okey. Ini merupakan wazan daripada muf'alun. Apa maknanya muf'alun? Isim fa'il ya, muf'alun. Wazannya muf'alun. Jadi muf'alun, kalau kita menggunakan wazan, huruf aslinya ada 3 huruf saja. Ini ada 4 huruf. Ini ada 3 huruf. Huruf aslinya apa? Huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Muf'alun, huruf fa, huruf ain, huruf lam adalah huruf asli, maka automatically kita tahu bahawa huruf tambahan dia hanya huruf mim di depan. Nih, kita coret mim. Yang di atas kita kita sesuaikan, berarti kita coret juga mim. Kita padam mim. Bermakna tinggal huruf ra, huruf sin, huruf lam. Okey. Huruf ra, huruf sin, dan huruf lam. Kita cari pada muka surat kita tengok dulu. Ini ada pada muka surat. Tuan-tuan, perempuan yang ada buku, boleh tengok pada muka surat ke 111. Ya, 111. Ni tuan-tuan perempuan, boleh tengok. 111 kita tengok. Ni. Huruf ra, huruf sin, huruf lam. Ini dia. Huruf ra, huruf sin, huruf lam. Ada kata-katanya arsala. Risalatun. Rasulun jamaknya rusulun. Rasulun dengan makna mursalun. Ini dia rasulun dengan makna mursalun. Apa maknanya? Utusan. Utusan. Karena dia jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Rasul, utusan sama makna. Berarti ini boleh kita maknakan dengan rasul, boleh kita maknakan dengan utusan. Mursalun, jamak muzakkar salim, jamak banyak dia. Berarti rasul, ya, rasul. Atau boleh juga kita maknakan dengan utusan. Jadi apa yang boleh kita pahami dari ayat ini? Kita pahami izja'ahal mursalun, ketika datang kepadanya. Apa datang kepadanya? Nya itu kepada siapa? Kepada penduduk suatu negeri, penduduk suatu kampung, yang ayat sebelumnya ya. Izja'ahal mursalun, ketika datang kepadanya mursalun, rasul atau utusan. Kalau kita terjemah penuhkan, wadrib lahum masalan ashabal qaryah, maka buatlah perumpamaan wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Apa itu perumpamaannya? Penduduk suatu kampung. Ketika datang kepadanya rasul atau utusan. Apa maksudnya? Nanti ayat seterusnya kita akan tahu. Mungkin daripada kamus kata dasar pada pagi hari ini cukup ya. Ini ayat kita tak panjang pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan atau ada komen apa-apa, boleh tinggalkan di ruang komen, nanti boleh kita jawab. Jadi saya mengingatkan selalu tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar, sangat mustahak kita untuk memahami dan juga untuk menghafaz kata-kata dasar yang telah kita belajar, yang dengan kod 3 ba dan 4 ba yang telah saya bacakan. Kenapa? Karena memang 3 ba dan 4 ba itu bermakna akan selalu kita jumpai di dalam Al-Quran. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin memiliki buku ini, buku Dr. Wan Rusli, boleh sila hubungi nombor yang ada pada laman Facebook kita. Okey, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Ustaz Angah yang telah pun menghabiskan pengajaran mengenai bahagian 2 kamus kata dasar. Izinkan saya baca satu hadis di pagi yang mulia ini dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Ia meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan ilmu dan hidayat yang dengannya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seumpama satu hujan lebat yang menimpa bumi. Bumi terbagi kepada 3 tanah. Pertama ialah tanah baik, lembut dan menyerap air yang kerananya tanah menjadi subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Kedua ialah tanah yang keras, tidak menyerap air, tetapi dapat mengumpulkan air bagi keperluan manusia, binatang ternak dan tanam-tanaman yang lain. Ketiga ialah tanah yang keras, yang tidak menyerap dan tidak dapat mengumpulkan air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Begitulah dengan manusia yang terbagi kepada 3 golongan. Mereka yang diberi faham agama dan mendapat hidayat. Dengan hidayat itu mereka mengenaliku, mendapat manfaat dengan ilmu yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepadaku. Mereka belajar dan mengajarkan kepada orang lain. Golongan kedua ialah yang tidak mengambil manfaat bagi dirinya, tetapi orang lain dapat manfaat darinya. Golongan ketiga ialah orang yang tidak peduli dirinya dan tidak mendapat hidayat Allah Azza wa Jalla, apa yang diturunkan melalui aku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita bersyukur kita sentiasa berdoa agar Allah pimpin kita untuk kita menambahkan ilmu. Dan bila kita belajar bahasa Arab Al-Quran ini, perlulah kita bermuzakarah. Dan niat kita di dalam hati agar kita dapat mengajar. Jangan kita tunggu, kita nak jadi ustaz atau ustazah nanti baru kita nak mengajar. Sekarang hari ini kita dapat, terus petang muzakarah ataupun malam nanti kita terus mengajar. Apa yang dapat terus kita sampaikan. Dengan cara begini pasti ilmu berkembang. Kerana apa yang kita belajar ini ialah kita mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Terlalu ramai membaca Al-Quran, tetapi sangat indah jika kita dapat memahami bahasa Arab Al-Quran, agar kita takut kepada Allah setiap masa dan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita usahakan. Baik, seterusnya kita mempersilakan Ustaz Agong untuk masuk ke bahagian kedua, iaitu bahagian kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar. Sentiasa ingat, dia ada 20 kaedah. Dia ada 20 kaedah dan sebenarnya kita dah habis. 20 kaedah ini kita dah habis. Sekarang ini kita mengulangi. Sebab itu sangat mustahak kerana kita ulang balik masuk ke kaedah yang keempat, kelima hari ini. Sangat mustahak dapatkanlah buku-buku ini. Dapatkan buku Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran. Kerana lebih daripada separuh daripada konten dia adalah kamus, yang mana semua perkataan-perkataan yang terdapat di dalam Al-Quran ada di sini. Dia membahagi-bahagikan pula perkataan-perkataan yang kerap, yang selalu digunakan, dibahagikan, ditambah, dibubuh 4 bar ataupun 3 bar. Jadi kita tahu perkataan-perkataan yang kerap digunakan, kita hafalkan yang itu. Dan sangat mustahak apa yang Ustaz Angah sampai tadi, kita hafalkan hari ini. InsyaAllah. Setiap hari kita hafalkan perkataan-perkataan ataupun vocabulary. InsyaAllah. Baik. Sila Ustaz Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan belajar pada hari ini kaedah terpilih nombor 5, muka surat 14. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita nak ulang sedikit. Okey, kita nak ulang sedikit. Pada kaedah terpilih nombor 1, kita belajar mengenai cara menentukan kata dasar. Dalam bahasa Arab tu kata dasar ada tiga huruf saja. 3 huruf. Jadi kalau kita menjumpai majoriti lah perkataan dalam bahasa Arab tu ada 3 huruf sebagai kata dasar. Majoriti perkataan dalam bahasa Arab. Macam perkataan Al-Kitabu. Itu kata dasar dia kaf, ta dan ba. Macam Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kata dasar dia untuk Ar-Rahman, untuk dan Ar-Rahim tu kata dasar dia sama, iaitu ra, ha dan mim. Yang nombor 2, kita belajar mengenai huruf illah. Huruf illah. Huruf illah tu ada 3 juga. 3 juga. Apa dia? Alif, waw dan ya. Sebenarnya yang ini saja. Okey. Yang fokus dia. Yang ketiga, selepas huruf illah, kita mempelajari corak kata kerja lampau, masa lampau atau fi'il madi. Ada 9 corak dia. Ada 9 pola atau corak. Atau dinamai dalam bahasa Arab wazan. Atau dalam bahasa Arab dinamai wazan. Nombor 4, kita kaedah terpilih nombor 4, kita memahami corak juga, kata kerja juga, tapi yang semasa. Atau fi'il mudhari'. Kita ambil yang kita pelajari itu satu saja. Corak yang pertama. Kita mempelajari pola yang pertama. Pola yang pertama sahaja. Atau yang 3 huruf. Yang fa'ala, ini 3 huruf menjadi yang 3 huruf saja. Kita cuma belajar ini saja. Yang kaedah terpilih nombor 4. Jadi itu sistem dia. Kayak buku Dr. Wan Rusli ni, yang pertama kita kata dasar. Sebab kita dalam sini ni dah disenaraikan kamus kata dasar. Jadi kita kena pandai dalam menemukan kata dasar untuk setiap perkataan. Lepas tu ada terkadang masalah dalam kita menentukan kata dasar. Bila kita boleh terjerumus ke dalam masalah? Apabila ada huruf illah pada kata dasar tersebut. Jadi dah senaraikan juga macam mana nak mudahkan kita dalam menyelesaikan masalah jika terjumpa huruf illah. Yang ketiga, selepas kita memahami kata dasar dan apa itu huruf illah, kita kena tahu corak kata kerja lampau dan corak kata kerja semasa. Ini fi'il madi, ini fi'il mudhari'. Cuma kita pada yang dua ni, kita masih fokus kepada pola atau wazan yang pertama sahaja. Kita masih fokus pada pola dan wazan yang pertama sahaja. Belum sampai yang wazan yang 2. Kan ada 9 wazan tu. Kita boleh rujuk lagi pada muka surat 3. Pada muka surat 9 ada 9 wazan. Ada 9 wazan. Jadi kita yang masih pada fokus pada satu ni, wazan yang pertama atau pola yang pertama yang 3 huruf ni. Hari ni kita nak belajar dari wazan yang kedua hingga ke 9, sama ada fi'il madi dia ataupun fi'il mudhari'. Fi'il madi dan fi'il mudhari' untuk wazan yang pertama dah
kaedah terpilih 3 dan kaedah terpilih 4. Yang nombor 5, kaedah terpilih nombor 5 adalah fi'il madi, kata kerja lampau dan juga semasa sekali. Tapi fokus pada wazan kedua hingga ke-9. Itu kita nak fokus pada kaedah yang nombor 5 ni lah. Macam tu. Cuma semalam ada soalan sedikit mengenai huruf halqi. Yang semalam ada yang bertanya mengenai tips yang macam huruf halqi tu. Jadi dalam kitab ni pada muka surat 12 itu dah jelaskan bahwasanya ini kan pola untuk 3 huruf kan fa, ain, lam. Ni pola yang 3 huruf. Kalau huruf ain dia atau huruf yang di tengah-tengah ni daripada huruf halqi ataupun huruf yang terakhir ni daripada huruf halqi, maka selalunya dia berbaris atas tu ain dia. Contoh dia. Sa'ala. Yas'alu. Ini fa, ain, lam. Ini yaf. Tuan-tuan tengok pada yang ain dia. Yang ain dia yang mana? Yang hamzah ni. Sa'ala yas'alu. Yang hamzah ni. Ni kalau ain dia adalah hamzah. Hamzah kan termasuk daripada huruf halqi. Kalau yang ain dia huruf halqi, selalunya huruf halqi ni berbaris atas. Jadi dia sa'ala. Takkan mungkin jadi sa'ila. Tak juga jadi sa'ula. Jadi kalau huruf halqi dia pakai baris atas. Macam tu juga yang fi'il mudhari' dia. Yang huruf halqi dia. Tetap juga pakai hamzah. Sa'ala pakai fathah atau baris atas. Sa'ala yas'alu. Itu sedikit tips daripada Dr. Mazli. Boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk muka surat 12. Okey. Hari ini kita pada kaedah terpilih nombor 5, insya-Allah. Saya padam. Boleh. Ada sedikit tambahan dari Ustaz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menarik mengenai dengan sa'ala yas'alu ni, yang sangat menarik adalah bila mana kita jadikan fi'il amar dia akan jadi apa? Is'al. Okey, fi'il amar. Is'al. Sa'ala yas'alu, fi'il amar dia is'al. Tapi yang menarik dalam Quran, dia tak guna is'al, dia guna sal. Sal bani Israil kam atainahum. Juzuk kedua 16. Sal bani. Makna baris ni transferkan ke sebelah. Okey? Transfer ke sebelah. Sal, buang semua huruf alif. Jadi sal. Okey. Sama juga kalau kita tengok huruf yang hamzah di tengah ni. Akala ya'kulu. Apa benda? U'kul. Fi'il amar dia. Akala ya'kulu. Jadi u'kul. U'kul. Yang menariknya huruf dua alif ni kita buang. Potong. Jadi fi'il amar dia kul. Kulu washrabu min rizqillah. Nampak? Kul. Sal. Nampak? Itu yang menariknya. Tuan-tuan boleh cuba buat perbandingan balik dengan yang mahmus. Mahmus ni huruf hamzah di tengah-tengah. Tuan-tuan tengoklah macam akala ya'kulu. Lagi sa'ala yas'alu, huruf mahmus lah. Macam akala, mahmus, hamzah berada di depan, akala. Kalau sa'ala, hamzah berada di tengah. Nampak akala. Nampak? Akala. Ini dipanggil mahmus fa. Berada pada fa fi'il. Kalau sa'ala, hamzah berada di tengah. Tuan-tuan cuba buat perbandingan lah. Saya tak buat perbandingan lagi, semasa selit je.
tuan-tuan cuba buat perbandingan PL yang lain, insya-Allah. Jadi itu sedikit tambahan. Alhamdulillah. Kita sambung lagi. Jadi kita hari ini kita nak bahas yang kata kerja lampau, perubahan dia menjadi kata kerja semasa, tapi kita fokus pada ada wazan yang kedua hingga 9 saja. 2 hingga 9 saja. Yang mana tu boleh tuan-tuan tengok pada muka surat 14. Yang kedua hingga ke 9 saja. Maknanya yang wazan yang 4 huruf ni, 4 huruf ni, yang macam saya jelaskan hari tu, yang 5 huruf ni 5 huruf, yang 6 huruf 6 huruf. Kita dah belajar. Boleh buka lagi di YouTube sebelum ni, di siri yang ke-23 insya-Allah. Jadi boleh tuan-tuan buka lagi 24. Sila. Saya padam ni dulu. Okey. Jadi kalau wazan yang pertama semalam yang fa'ala, yang ni, yang wazan yang ni ain dia ni tak tentu lagi. Tak pasti dia baris dia apa. Tak pasti baris dia apa. Sama ada dia baris atas ke baris bawah ke baris depan. Kita kena rujuk kepada kamus. Baris ni kalau nak pastikan baris ni kena rujuk kepada kamus. Ini untuk wazan pertama. Tapi wazan yang kedua hingga ke 9, dia dah pasti baris dia. Kalau af'ala saja, tak akan berubah jadi af'ilu, tak akan berubah jadi af'ulu. Tetap dia ni. Wazan dia tetap, tak akan berubah. Macam tu juga fi'il mudhari' dia. Fi'il madi, fi'il mudhari', wazan dia tetap, baris dia tetap. Tapi kalau yang yang wazan yang pertama semalam, itu boleh berubah-ubah. Fi'il madi, fi'il mudhari' dia, ain dia boleh sini fathah, sini kasrah, sini berdepan, itu juga sini. Kena nak pastikan dia kena rujuk kepada kamus. Tapi kalau yang wazan kedua atau pola yang kedua hingga ke 9, dia dah tetap dah. Dah tetap. Contohlah kita ambil tuan-tuan dan puan-puan semua, macam yang dijelaskan Ustaz Angga tadi yang pada bab ta' tadi, yang kata kerja yang ta', yang pada muka surat 144 mengenai tadi yang kamus tadi dah jelaskan tadi kan. Contoh yang ta'. Sini ada tahara. Kita ambil sini letakkan tahara. Ini kata kerja ni. Maknanya kan menyucikan, itu kata kerja. Tahara. Tahara ni apa wazan dia? Kita rujuk lagi kepada muka surat 14, kaedah terpilih nombor 5. Tahara ni ikutkan wazan yang mana? Af'ala, fa'ala atau yang mana yang lain. Pertama cara dia, macam yang saya cakap semalam, kita kira terlebih dahulu berapa huruf dia. 1, 2, 3, 4. Dia ada 2 kan? 4 sekarang. Berarti 4 huruf. Kita cari yang 4 huruf. Yang 4 huruf ni 3 ni saja. 3 ni saja yang 4 huruf. Jadi dia ikut mana? Af'ala, ke fa'ala, ke fa'ala. Ikutkan yang serupa yang mana? Yang fa'ala. Jadi dia ikutkan wazan fa'ala. Jadi wazan dia adalah fa'ala. Wazan dia fa'ala. Jadi tuan-tuan nampak tahara, wazan dia adalah fa'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok balik kepada muka surat 144 tadi saya yang ta tadi, ya 144. Kalau tengok balik tahara di sini fi'il madi sahaja. Mana fi'il mudhari' dia? Kenapa Dr. Warusli tak tulis fi'il mudhari' dia?
Sini fi'il madi saja. Ada alasan dia. Sebabkan jikalau dia pola yang kedua hingga ke-9, fi'il mudhari' dia ikutkan ni saja. Ikutkan ni saja. Tak payah nak tanya nak pening-peningkan. Jadi fa'ala, wazan fi'il mudhari' dia adalah yufa'ilu. Yufa'ilu. Kita tulis sini. Yufa'ilu. Berarti wazan dia fi'il mudhari' dia yufa'ilu. Berarti macam mana dia? Kalau tahara ni jadikan ikutkan wazan ni, berarti dia adalah yuta, yang fa dia kan sejajar dengan ta. Ain dia adalah ha. Lam dia adalah ra. Berarti yutahiru. Jadi tuan-tuan, walaupun tak disenaraikan dalam kamus ni fi'il mudhari' dia atau kata kerja semasa dia, tuan-tuan dan puan-puan boleh mencari sendiri, membuat sendiri fi'il mudhari' dia. Ikutkan macam mana cara dia? Ikutkan wazan. Jadi kalau yang 2 hingga ke 9 ni senang nak belajar. Kita cuma hafalkan wazan yang ada, itu wazan kedua hingga ke 9. Hafalkan atau pahami wazan dia. Biasakan memahami wazan dia. Biasakan mencari wazan dan menyesuaikan wazan dengan perkataan. Okey. Contoh lagi pada yang to tu juga. Contoh lagi yang ni juga. Ada di sini berusaha mencucikan. Tatahhara. Tatahhara ni pada muka surat 144 masih sama, masih yang baris sama, masih yang kata dasar yang sama. Tatahhara. Kita buat sini tatahhara. Tatahhara. Tuan-tuan dan puan-puan kena cari apa wazan dia. Wazan dia. Apa wazan dia tatahhara ni? Kita kena cari. Buka lagi yang muka surat 14 tadi. Kan dah terpilih nombor 5. Di sini ada perkataan-perkataan wazan-wazan dia. Kita kena samakan dengan sini. Cara pertama yang paling senang, kita kira dulu. Berapa huruf dia? 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. 5 huruf. Yang 5 huruf tu yang ni. Yang 5 huruf tu yang wazan yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Jadi antara 4 ni saja tuan-tuan dan puan-puan cari. Antara wazan ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8. Ikutkan yang mana dia? Tatahhara. Tatahhara berarti ikutkan yang tafa'ala. Nombor 8. Tafa'ala. Tafa'ala. Macam mana fi'il mudhari' dia? Dalam kamus ni, dia tak tulis fi'il mudhari' dia. Sebabkan Dr. Wadusili dah tahu kita boleh buat sendiri. Tatahhara ni, dia tak tulis ini fi'il mudhari' dia. Ittahhara ni bukan fi'il mudhari' dia. Kita kena cari sendiri fi'il mudhari' dia apa. Ikutkan wazan sahaja. Tafa'ala ni, wazan fi'il mudhari' dia apa? Yatafa'alu. Tafa'ala, yatafa'alu. Berarti kita buat wazan yatafa'alu. Yatafa'alu. Apa jadi dia? Kalau sini tatahhara yatahharu. Tatahhara yatahharu. Sebabkan yang fa di sini ni adalah ta. Yang ain ni sejajar dengan ha. Yang lam ni sejajar dengan ra. Jadi kita sejajarkan saja ke atas. Tatahhara yatahharu. Contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, sila dipahami wazan-wazan ni untuk yang kedua hingga ke-9. Tapi insya-Allah yang wazan kedua hingga ke-9 ni yang paling senang daripada yang wazan yang pertama, sebabkan wazan pertama tu tak tetap baris dia dan kita mesti rujuk kepada kamus. Tapi kalau wazan kedua hingga ke-9, kita tak payah rujuk kepada kamus, cuma kita kena hafalkan wazan dia, kena fahami dan biasakan untuk mencari wazannya dari setiap perkataan. Contohlah pada muka surat 15. Kata dasar dia adalah jim, mim dan ain. Jim, mim dan ain.
Kalau wazan yang pertama ni kan yang 3 huruf yang berubah-ubah tu. Dr. Warusli dan kamus-kamus lain pun dia akan tulis fi'il madi dan fi'il mudhari' dia sekali. Dua-dua tu dia tulis sekali. Jama'a yajma'u. Tapi apabila wazan yang kedua dan yang kelima, ni dah 2 hingga ke 9 ni. Tak tulis pun fi'il mudhari' dia. Ajma'a ni fi'il madi dia. Tak tulis pun fi'il mudhari' dia. Kenapa tak tulis? Sebabkan kita sendiri pun boleh cari fi'il mudhari' dia. Ajma'a ni ikut wazan yang mana? Ajma'a berapa huruf tu? Ajma'a berapa huruf ni? 1, 2, 3 dan 4. Maknanya 4 huruf. Kita cari yang mana sama. Berarti 4 huruf ni yang 2, 3, 4 ni. Berarti yang 2. Af'ala. Ajma'a, af'ala. Berarti fi'il mudhari' dia adalah yuf'ilu. Berarti sana tu yujmi'u. Macam tu. Kita boleh carikan sendiri fi'il mudhari' dia. Ijtama'a. Tak tulis fi'il mudhari' dia pun. Sebabkan kita boleh buat sendiri. Wazan nombor 5. Cari ijtama'a wazan nombor 5. Ifta'ala, yafta'ilu. Berarti ijtama'a yajtami'u. Kita tiru macam tu saja. Jadi kita kena biasakan dalam menemukan wazan dia. Jadi tuan-tuan, saya showkan, jadi apabila nanti belajar kamus, ketika belajar kamus tu, kita kalau terjumpa kata kerja, biasakanlah kata kerja yang kita jumpa itu sesuaikan dengan wazan. Kita cari wazan dia. Terjumpa kata kerja ni, contoh ijtama'ah, kita cari wazan dia. Terjumpa kata kerja jama'ah, cari kata kerja dia. Terjumpa kata kerja tatahara, cari wazan dia. Jadi kena cari wazan-wazan dia. Ataupun fi'il mudhari', terjumpa fi'il mudhari' dia, yajtami'u, cari wazan dia. Jadi kita kena biasakan dalam mencari wazan untuk setiap kata kerja, sama ada fi'il madi ataupun fi'il mudhari'. Itu nak memudahkan kita nak menghafalkan wazan dan membiasakan kita menentukan wazan untuk setiap kata kerja. Okey? Sekarang kita buka pada latihan dia. Di sini ada ni fi'il madi, fi'il mudhari' dia. Fi'il mudhari' dia tak tulis pun baris dia. Macam mana nak tentukan baris dia? Ikutkan wazan. Kalau basyara, berarti wazan dia fa'ala. 4 huruf kan? Wazan yang kedua. Wazan yang ketiga. Basyara fa'ala. Berarti basyara fa'ala yufa'ilu. Berarti basyara yubasyiru. Qaddama yuqaddimu. Senang je. Janji kita tahu wazan dia. Ini pun juga istabaqa. Istabaqa ni berarti wazan dia adalah ifta'ala. Ifta'ala. Berarti kalau ifta'ala yafta'ilu, berarti istabaqa yastabiqu. Kita dah tahu, kalau kita tahu wazan ni, kita boleh bagi baris ni. Di sini tak ada baris ni, yastabiq, ba dia tak ada baris ni. Jadi kita tahu wazan, tahu kita baris dia. Yang 3 dia amana yu'minu. Kalau amanah ni, ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau amanah, saya nak jelaskan sikit. Amanah ni asal dia adalah a'mana. Sebenarnya a'mana. Tapi disebabkan hamzah yang kedua ni hamzah. Hamzah ni dihilangkan, di sini dibadalkan, ditukar jadi hamzah yang panjang tu, amana. Asal dia Ustaz? Tak bincang ke kata nama isim? Kata nama isim. Okey. Untuk kata nama, kita belum bincang lagi. Kita kata nama nanti start daripada kaedah terpilih nombor nanti tu ada nanti kata nama. Sama ada yang pertama tu kata nama, mengekalkan kata nama pelaku. Lepas tu kata nama terbitan, lepas tu kata nama majhul, nanti ada kaedah dia. Itu pada kaedah yang sabar dulu, nanti kita habiskan kaedah kata kerja dulu. Kata nama nanti pada muka surat, pada kaedah terpilih nombor 9 tu dah mulai kata nama.
Itu pada kaedah tulis 9 ni kata nama untuk kata ganti nama. Kata ganti nama. Kata ganti nama. Ni kata ganti nama. 10 pun kata ganti nama. 11 pun. Ni masih kata kerja. Nanti start daripada 10 hingga ke atas tu. Ada kata nama nanti kita belajar. Boleh tuan-tuan dan puan-puan sabar dulu. Kita habiskan dulu kata kerja. Nanti baru kita masuk kata nama, insya-Allah. Atau nak belajar awal, sila rujuk kepada siri-siri sebelum ni. Boleh. Boleh buka siri-siri sebelum ni. Kita balik pada latihan tadi. Macam ni juga arsala. Berarti ni 4 huruf kan? Arsala. Berarti af'ala. Arsala, af'ala yuf'ilu. Berarti arsala yursilu. Ikutkan wazan dia saja. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu wazan dia, tahulah baris dia yang ni. Walaupun tak tulis baris, tapi tuan-tuan boleh bagi baris sebabkan tahu wazan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sila kerjakan latihan ni dengan merujuk kepada wazan yang ada di muka surat 14 ni. Sebelah dia saja. Okey. Ni juga masih ada lagi. Ni nazzala. Sini tak bagi baris pun. Ni mudhari' dia yunazzilu. Berarti yufa'ilu. Kalau yunazzilu, yunazzilu. Ini fi'il mudhari' dia. Fi'il mudhari' yunazzilu. Kita cari sini. Kita cari di wazan fi'il mudhari'. Ikut kayak mana dia? Yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu, yafta'ilu. Ikutkan yang ketiga. Yufa'ilu. Yunazzilu. Yunazzilu. Yunazzilu, yufa'ilu. Yufa'ilu, yunazzilu. Sama dia kan? Berarti kalau wazan fi'il madhi dia adalah fa'ala. Fa'ala. Maknanya yang di sini ni yunazzilu ni fi'il madhi dia adalah nazzala. Nazzala. Sebab kan tadi wazannya fa'ala. Nazzala. Macam tu cara dia. Tuan-tuan kena tengok fi'il mudhari' yang latihan yang ini, cari wazan fi'il mudhari' dia, lepas tu cari wazan fi'il madhi dia dan tentukan baris fi'il madhi dia. Itu saja. Yang ketiga, ini ibdal. Ini asal dia taba'a. Sebenarnya ittaba'a. Berarti kalau ittaba'a, ini kena jelaskan sikit ya. Ittaba'a. Kata dasar dia ta, ba dan a. Wazan dia ittaba'a. 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 Ini wazan dia adalah ifta'ala. Ifta'ala. Wazan dia ittaba'a, ifta'ala. Tapi dia ditukarkan. Sebabkan sini ta ni dua-dua sekali, maka dia dibuat syabdu. Ta pertama sukun, ta kedua bagi baris. Sini ni jadi sukun, jadikan syabdu dia sebab ta dia dua. Sebab tu sini ittaba'a. Jadi wazan dia adalah ikutkan yang pertama tadi. Yang pertama dia bentuk dia macam ni, ittaba'a. Berarti wazan berapa huruf ni? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Dah sesuai. Berarti ini wazan dia ifta'ala. Macam tu juga latihan di bawah ni. Ittakhaza. Diubah menjadi ittakhaza. Tuan-tuan jangan tengok yang ni. Tengok yang bentuk asal dia. Ittakhaza. Berarti sini ifta'ala. Macam tu semua. Tuan-tuan dan puan-puan kerjakan. Mungkin yang agak susah yang ni saja. Tapi sini dah bagi bentuk asal dia. Jadi tuan-tuan menyesuaikan dengan bentuk asal dia. Okey. Itu saja untuk kaedah terpilih nombor 5 ni. Semoga tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Akhirul kalam, aqulu lakum wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ustaz Agong. Seterusnya untuk mengakhiri majlis perbincangan bahasa Arab Al-Quran hari ini ialah kita menjemputlah Ustaz Farid untuk masuk ke bahagian ketiga, iaitu bahagian pengukuhan
senarai perkataan berlawanan, senarai perkataan seerti dan sebagainya. Ustaz Farid dah bersedia? Baik, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Muka surat 220 perkataan seerti, tuan-tuan boleh lihatlah perkataan seerti 222. Kolom yang ke-8 ada perkataan abawani dan juga walidani. Okey, kita tulis perkataan apa? Abawani. Ataupun palang abawa ini. Okey. Satu lagi apa? Walidani. Satu lagi apa? Walidaini. Okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, abawani walidani fi mahal rafa'. Rafa' ni makna dhammah lah, mubtada' khabar semua tu. Abawani walidani. Ni mahal nasab, abawaini walidain. Dari segi makna tak ada beza lah. Dari segi i'rab, i'rab ni kita panggil perubahan di akhir huruf, macam al-masjida, al-masjidu, al-masjidi. Macam ni lah, abawani, abawaini, walidani, walidaini. Okey. Ini semua kita panggil mahal rafa', tempat rafa'. Ini adalah tempat nasab. Okey? Maksudnya apa? Maksudnya sama. Dua ibu bapa, dua ibu bapa, dua ibu bapa, dua ibu bapa. Kedua ibu bapa. Okey. Kita bincangkan dia mushtaq. Ishtaqa yashtaqu, istiqaqan. Mushtaq daripada perkataan apa ni? Abawa ni. Abawa ni adalah mushtaq pecahan. Mushtaq tu makna pecahan daripada perkataan apa? Perkataan ubuwah. Ubuwah ni apa? Ubuwatun. Ubuwah ni daripada abun. Ubuwatun daripada abun. Ubuwah makna kebapaan. Abun ayah. Walidah ni daripada perkataan apa? Perkataan wiladah. Nampak Wiladah makna kelahiran, yang melahirkan. Okey tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut saja perkataan abawani dalam Quran, abawaini dalam Quran, makna dia lebih cenderung kepada kebapaan. Bapa. Makna dia lebihkan bapa. Bila sebut walidani, walidaini daripada wiladah, kelahiran. Kelahiran tak ada orang laki-laki lahir. Melainkan orang laki-laki yang ada rahim. Dia transfer rahim ke dia. Mungkin dia lahir lah. Jadi dia akan melahirkan. Jadi walidani walidaini daripada wiladah. Ini kalau Quran gunakan perkataan ini, makna Quran lebihkan kepada pihak ibu. Okey. Kita lihat ayat Quran Dua ayat Quran mengenai abawani abawaini. Apa dia? Dalam surah An-Nisa ayat faraid ayat harta pusaka ni. Juzuk yang keempat, helaian yang ke berapa? Ke-8 lai 1 muka. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa, juzuk yang keempat, 8 lai 1 muka. Kalau tuan-tuan buka awal surah An-Nisa, 1 lai. Mana page yang kedua, surah An-Nisa. Tuan-tuan lihat, ayat tu panjang setengah muka surat. Apa dia? Yusikumullahu fi auladikum. Tengah-tengah tu ada ayat wali abawaihi. Okey? Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma. Sampai habislah panjang Wali abawaihi digunakan apa? Abawaihi, nampak? Abawaihi. Sama dengan ni. Okey? Makna lebih kepada apa? Lebih kepada kebapaan. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu in kana lahu walad. Makna bagi ibu dan bapa, sekiranya si mati ada apa? Ada anak. Tak kira anak lelaki perempuan, yang penting ada anak, maka ibu dan bapa si mati akan dapat 1/6.
fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau si mati tak ada anak, mak ayah si mati akan dapat 1/3. 1/3. Bukan mak ayah. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Mak tu dapat 1/3. Ayah asabah lah. Itu bab faraid lah, kita bincang lain bab faraid. Tak payah pening-pening. Kita nak bincangkan dekat sini je. Sini nampak? Abawaihi ni maksudnya mak ayah dapat 1/6. Mak 1/6, ayah 1/6. Cumanya sebab apa letak abawaihi, tak letak walidayhi likulli, tak letak walidayhi, tak letak. Sebab apa? Sebab bila sebut tentang harta pusaka ni, dia lebih kepada laki. Laki akan dapat lebih kan daripada perempuan. Secara umum lah. Secara umum. Tapi dalam bab ni sama secara umum. Pembahagian harta pusaka akan lebih kepada laki. Sebab laki ni akan menanggung nafkah, akan macam-macam dia akan tanggung. Jadi sebab itu diletakkan lebihkan kepada bapa. Bukan lebih bahagian ni Bukan lebihkan bahagian. Cuma ini kita panggil min babit taghlib, daripada bab taghlib. Ini maksud mak ayah dapat 1/6. Tapi guna pakai nama ayah, tak guna pakai nama, cenderung kepada mak. Sebab apa tu? Sebab harta pusaka ni memang secara umumnya dilebihkan kepada laki. Bukan pada ayat ni Pada ayat ni kita tak bincang laki dapat lebih. Tapi dalam ayat ni abawaihi kita cenderung kepada pihak laki-laki. Okey. Dalam ayat yang lain dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ni tuan-tuan boleh buka 3 lai, juzuk 13. Bukan surah Yusuf tu 3 lai, juzuk yang ke-13 tuan-tuan buka juzuk As-Salis Ashar 13, kemudian tuan-tuan buka 3 lai surah Yusuf. Bukan 3 lai surah Yusuf 3 lai daripada juzuk yang ke-13. Apa dia tu? Ada disebutkan, kita padam tu. Wa rafa'a abawaihi wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujada. Nampak? Sebab apakah Quran menggunakan perkataan wa rafa'a abawaihi, tapi Quran tak guna pun perkataan wa rafa'a walidayhi. Quran tak guna wa rafa'a walidayhi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujada. Quran guna wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujada. Sebab abawai lebih kepada ayah. Sebab tu sebelum ayat ni, falamma dakhalu ala yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala adkhulu misra insyaallahu aminin. Nabi Yusuf kata masuklah Mesir dalam keadaan aman, tenteram, aminin. Kemudian wa rafa'a abawaihi, Nabi Yusuf angkatkan kedua ibu bapa dia ke atas tahta. Sebab apa dia letakkan bapa, tak letak mak? Di sini ada perbahasan. Sebahagian ulama tafsir kata sebahagian. Dia kata apa? Ibu yang bersama dengan ayah Nabi Yusuf, ibu yang bersama dengan ayah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub pada ketika itu bukan mak sebenarnya, bukan mak kandung dia. Itu mak tiri dia. Tidak digunakan perkataan walidayhi. Sebab itu bukan mak kandung dia. Mak kandung dia mati, wafat ketika mana Nabi Yusuf kecil. Itu mak tiri dia. Tak digunakan, tak lebihkan walidaini. Itu sebahagian ulama tafsir. Tapi tak perlulah kita terlampau mengkaji. Kita pulang betul tuan-tuan nak mengkaji. Tapi tak perlu terlampau mendalam. Cukuplah setakat tu. Sebab tafsir ni kita panggil sejarah zaman Nabi dulu. Kita kata kemungkinan lah. Ada betul ke ada tidak betul kemungkinan. Wa rafa'a abawaihi. Sebahagian yang kata bila sebut tentang tahta alal arsh, tahta singgah sana, siapa yang layak, laki ke perempuan? Laki lah layak, berbanding dengan perempuan. Jadi letakkan abawaihi. Nampak? Mana abawaihi? Letakkan lebih kepada ayah. Sebab tu diletakkan ayah. Nabi Yusuf angkat kedua ibu bapa dia. Angkat ni maksud persilakan untuk duduk di singgah sana dia.
Wa kharru lahu sujada. Adik-adik semua tunduk. Tunduk kepada Nabi Yusuf kerana mereka dulu buat khianat. Last sekali mereka tengok orang yang mereka khianati berada di atas. Jadi pengajaran ni kita boleh ambil lah. Jangan kita hina orang yang rendah, orang yang miskin. Suatu hari nanti dia lebih mulia, lebih kaya daripada kita. Okey. Dua ayat ni ceritakan tentang lebih kepada ayah. Sekarang kita nak cerita lebih kepada mak pula. Kita nak cerita apa? Quran lebih-lebihkan kepada pihak siapa? Pihak ibu. Apa dia tu? Tuan-tuan lihat dalam surah apa? Surah Allahumma salli ala Muhammad. Surah apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surah Al-Isra. Surah Isra juzuk 15, satu lai semuka. Dekat tengah-tengah tu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nampak? Wabil walidaini ihsana. Sebab apa tu Quran tak kata wabil abawaihi ihsana? Quran kata wabil walidaini ihsana. Di sinilah menjadi perbahasan. Pertama, Quran kata wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jangan syirikkan Allah. Kedua, buat baik kepada bapa. Bila buat baik ni, buat baik kepada ibu dulu, baru buat baik kepada ayah. Sebab tu sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, ahaqqun nas bisuhbati. Siapa yang nak aku berdamping ni, nak buat baik ni, siapa yang lebih layak? Nabi kata ummuk, mak kamu. Sahabat Nabi tanya, kemudian siapa lagi? Ummuk, mak kamu. Kemudian siapa lagi? Summa. Nabi kata ummuk, 3 kali. Nabi kata apa? Mak kamu. Kemudian lelaki tanya, kemudian kali yang keempat baru Nabi kata abuk, ayah kamu. Jangan salah faham. Jangan pula Nabi kata umuk mana Nabi suruh kahwin 3 kali, bukan Nabi suruh lelaki tu kahwin 4 kali. Nabi kata berbaktilah lebih kepada siapa? Kepada ibu. 3 kali Nabi sebut. Jadi bila lebih kepada buat ihsan, buat baik, doakan keampunan, itu Quran akan cenderung kepada perkataan wabil walidain. Cenderung kepada ibu. Cenderung kepada siapa? Kepada ibu. Lagi, Quran sebut dalam surah, apa nama surah Luqman pun ada. Satu lai surah Luqman. Surah Luqman, tuan-tuan puan buka. Satu lai, tengok. Wa wassaynal insana. Lagi. Biwalidayhi. Okey. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Mautinu syahid perbincangan kita sebab apa letak biwalidayhi? Tak letak pun bi abawaihi, tapi letak biwalidayhi. Sebab apa ya? Sebabnya kami, iaitu Allah Taala, berpesan, mewajibkan insan manusia itu walidayhi, berpesan buat baik kepada kedua bapa. Buat baik, bila pesan buat baik, Quran akan cenderung kepada ibu. Buat baik kepada ibu. Digunakan walidai. Nampak perbezaan yang sangat halus antara abawai dan juga walidain. Nampak sama. Memang sama. Cuma ini cenderung kepada ubuwah. Mustaq dia ni cenderung kepada wiladah, iaitu mak. Ni ayah, ni mak. Nampak wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan. Dan surah Ahqaf pun ada sebut juzuk 26. Satu lai semuka Apa dia? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Juzuk surah Al-Ankabut juzuk 20 ada juga sebut. Tuan-tuan boleh lihatlah. Tuan-tuan cari buat kerja sikitlah, cari Quran. 2 lai kat mana, 3 lai kau nak cari Kalau bagi surah senang sangat nanti. Cari, kita bagi kerja sikit. Okey. Itu dulu untuk perkataan seerti. Perkataan hari ini kolom yang ke-8 muka surat 220. Perbezaan antara abawani walidani. Okey. Sekarang kita terus kepada perbincangan kita mengenai dengan apa tu? Perkataan yang seerti juga dalam Quran. Okey. Perkataan seerti. Apakah perbezaan antara al-isyraq dan juga ad-duha? Apa itu isyraq dan juga duha? Dalam Quran ada guna
dalam surah Sad juzuk ayat ke-18, surah Sad juzuk 23. Quran kata apa? Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashiyyi wal isyraq. Kami tundukkan bukit bukau bersama dengan Nabi Daud. Nabi Daud ni kisah ni Mereka bertasbih. Mereka bertasbih bersama Nabi Daud bila? Pada waktu pagi dan juga petang. Isyraq ni maksud apa? Isyraq ni adalah maksudnya ketika mana terbitnya matahari, pada waktu pagi lah. Terbit. Sedang nak terbit matahari tu dipanggil apa? Dipanggil isyraq. Terbit matahari. Duha. Duha bila kita sembahyang duha? Bila naik matahari segala lah. Irtifa'u syams. Bila naik matahari. Naik dekat ufuk, naik satu galah, itu dipanggil duha. Sebab tu kita baca surah Wadduha wal laili idza saja. Duha tu maksudnya naik matahari segala, lebih kurang 27 minit yang Jakim tetapkan kepada kita. Okey. Kemudian 27 minit selepas waktu syuruk, bukan 27 minit lepas subuh. 27 minit selepas waktu syuruk. Okey, itu waktu duha. Kemudian perbezaan antara zahirah dan juga rawah. Ini semua mengenai dengan time. Mengenai dengan apa? Waktu, az-zaman. Dalam Quran ada disebut wahina ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum. Nampak? Min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah. Wahai orang beriman, 3 tempat ni nak pergi ke bilik ibu bapa kamu minta izin. Minta izin 3 tempat ni Quran sebut. Dalam surah Nur ayat 58. Surah Nur ni banyak muamalat Islam, hukum hakam banyak dalam suratul Nur, juzuk yang ke-18. Boleh baca tafsir dia. 3 tempat dilarang untuk masuk bilik. Mak ayah kita masuk redah macam tu je, masuk tak boleh. Ketuk pintu dulu. Sebab apa? Itu adalah waktu zahirah. Zahirah ni waktu apa? Zahirah adalah matahari tengah tegak. Kabidis sama. Matahari di hati. Di hati mana? Di tengah tegak. Matahari tengah tegak. Tak sebab matahari tengah tegak ni panas. Selalu orang buka baju. Buka baju. Jadi takut terbuka aurat depan anak. Anak masuk terus tak minta izin bapak. Takut terbuka aurat. Waktu tu waktu orang tanggalkan baju. Kena minta izin tu. Zahirah makna tengah hari. Tegak, matahari tengah tegak tu. Pukul 1, 1:30. Okay? Kemudian Ar-Rawah. Ar-Rawah ni dalam surah Sabah ayat ke-12 ada sebut. Surah Sabah ayat ke-12 juzuk yang ke-22. Ar-Rawah ni maksudnya permulaan gelincir condong matahari. Condong matahari, tergelincir matahari tu. Dan juga dah dekat nak habis dah waktu apa? Waktu panas tu. Matahari dah cenderung nak terbenam lah. Kemudian dah apa nama kita panggil, cahaya panas dah hilang. Sebab itu dalam Quran sebut wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahr. Nampak juzuk 22 surah Sabah ayat ke-12. Bagi Nabi Sulaiman ni Allah Taala tundukkan kepada dia angin. Angin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Mana taknya pada waktu pagi dia bermusafir, perjalanan sebulan. Dia boleh separuh hari je. Dia boleh sepagi je. Ghuduha sepagi. Nabi Sulaiman punya perjalanan sepagi macam sebulan punya perjalanan. Wa rawahuha syahr. Sepetang punya Nabi Sulaiman punya perjalanan sama seperti sebulan perjalanan. Nampak? Digunakan perkataan rawah. Rawah ni makna waktu petang, cahaya matahari dah hilang lah. Panas tu dah hilang. Pukul 5 macam tu lah, pukul 5, pukul 6 macam tu. Kemudian perbezaan antara ghurub dan juga isyak. Dalam Quran ada sebut ni. Ghurub ni surah Taha ayat ke-13. Ghurub ni maknanya apa? Terbenamnya matahari. Ghurub, terbenam. Matahari di ufuk.
Kita tengok duduk tepi laut kita nampak matahari terbenam. Dalam surah Taha ayat ke-130, bukan 13, 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Kamu bertasbihlah kepada Allah sebelum matahari terbit. Bila sebelum matahari terbit? Lepas kamu sembahyang subuh lah, sampai waktu syuruk. Kemudian wa qabla ghurubiha, sebelum terbenam matahari bila? Sebelum maghrib. Sebab tu sebelum maghrib, setengah jam sebelum maghrib dah dekat masjid dah surau zikir. Itu waktu yang mustajab doa, ada waktu untuk berzikir. Quran sebut tu waktu untuk berzikir. Nampak Satu lagi waktu Isyak. Isyak ni apa? Bermula daripada maghrib, dah terbenam matahari, Isyak lah. Sebenarnya Isyak mazhab Syafi'i ni 5 minit je. Sebenarnya 5 minit je. Ambil wuduk, bersiap untuk solat, sembahyang sunat, sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib, sembahyang sunat, habis masuk Isyak. Itu sebenarnya. Jadi Isyak ni bermula daripada waktu maghrib. Lepas daripada maghrib sampailah sampai bila tu? Sampailah gelap gelita tengah-tengah malam. Itu dipanggil Isyak. Dalam Quran ada sebut dalam surah Yusuf ayat ke-16. Waja'u abahum Isya'an yabkun Isya'an. Isyak, waktu Isyak. Dalam terjemahan Quran ditulis waktu petang, Isyak. Kemungkinan petang tu maksudnya malam, Isyak. Mereka datang kepada ayah mereka, adik-beradik Nabi Yusuf datang kepada ayah mereka Nabi Yaqub bila? Pada waktu Isyak. Ya beku, mereka menangis-nangis. Kata Nabi Yusuf di baham serigala. Okey. Perbezaan antara ghudu. Ghudu tadi kita baca dah tadi, kita ulang sekali lagi. Ghudu. Ghudu dalam kisah Nabi Sulaiman tadi, angin tadi, ghuduha syahrun wa rawahuha syahr. Ghudu ni dalam surah Nur ada sebut ayat 36. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Nampak Ghudu maksudnya apa? Maksudnya disebut nama Allah dan kamu bertasbihlah dengan nama Allah pada waktu pagi dan petang. Ghudu ni bermaksud waktu antara waktu fajar. Fajar ni waktu subuh. Sampai bila tu? Sampailah waktu terbitnya matahari. Terbit matahari. Antara waktu subuh sampai terbit matahari itu dipanggil ghudu. Bila terbit matahari? Terbit matahari pukul 7. Subuh pukul 6. Antara 6 sampai pukul 7, 1 jam itu waktu subuh, itulah terbit matahari bukan 7. Terbit matahari pukul 7 syuruk. Jadi 1 jam lebih kurang. Itu waktu untuk berzikir. Okey. Asal pagi dan petang. Asal apa dalam surah Al-Insan pun ada sebut, surah tadi pun ada sebut, surah Nur ayat 36, surah Al-Insan ayat 25. Wa zkurisma rabbika bukratan wa asila. Kamu sebutlah nama Tuhan kamu pada waktu pagi dan juga petang. Asal ni adalah asal asila asal adalah ketika mana matahari kekuningan. Kekuningan tu bila? Ketika nak terbenam. Matahari kekuningan nak terbenam. Sebelum maghrib. Itulah waktu berzikir. Okey, itu digunakan asal. Nampak Kemudian kita lihat lagi perbezaan antara fajar dan subuh. Orang kata solat sunat fajar. Solat sunat fajar, solat sunat subuh lah. Cuma ada perbezaan dalam Quran fajar dan juga subuh. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ayat dia panjang Uhilla lakum lailatas siyam. Panjang ni. 187. Maknanya apa? Maknanya sampailah jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam bermula dengan waktu fajar. Fajar tu bila? Fajar ni maksudnya dah disingkapkan malam. Makna dah tirai malam telah dilabuhkan, telah diangkat, maka pada ketika itu siang akan datang. Pada waktu itulah diangkatnya malam, hilangnya cahaya malam, itulah sebenarnya waktu fajar. Waktu subuh
sebenarnya hilang malam tu di sini maksud hilangnya kegelapan malam. Subuh masih malam lagi tapi dipanggil fajar. Sebab orang nak sahur sampai bila? Sampai fajar. Ni ayat puasa. Sampai mana? Sampai azan subuh. Bermulanya puasa bermula dengan fajar. Waktu fajar tu waktu mula. Azan subuh waktu bermula. Nampak Jadi sebab itu fajar ni waktu subuh. Maksud hilangnya kegelapan malam tu, malam masih ada, cuma kegelapan dia. Tak seperti subuh ni pukul 6, tak sama seperti pukul 10, 11 malam, 12 malam lain. Keheningan itu lain. Sebab apa? Tidur 10, 11 malam tak sedap. Tidur lepas subuh sedap. Dia lain tu, keheningan dia. Kemudian subuh. Subuh ni apa? Subuh maksudnya bermula penambahan cahaya. Penambahan cahaya. Makna bila subuh tu makna bahasa Arab kita pagi lah. Subuh ni pagi. Pukul 8, 9, 10, 11 tu panggil subuh lah. Sabah. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Itu pagi lah. Sabah. Sad, ba, alif, ha. Sabah. Dalam Quran pun ada surah Hud ayat 81. Kisah Nabi Lut ni. Inna maw'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Maknanya janji mereka, sesungguh janji mereka tu waktu subuh. Tidakkah subuh tu dekat? Ini azab nak turun kepada kaum Nabi Lut ni. Okey. Subuh pendek kata fajar daripada pukul 6 sampailah terbit matahari. Lepas terbit matahari itulah dipanggil sabah, pagi. Itu perbezaan bahasa yang halus yang Quran gunakan antara ghudu, asal, fajar, sabah, zahirah, rawah. Rawah mana apa tadi? Kita sebutkan tadi. Rawah ni mana waktu petang tu. Dekat nak hilang cahaya matahari. Nampak Isyraq, duha, ghurub, isya. Semua kita sebut tadi. Kalau tuan-tuan tak jelas, refer balik. Tengok balik rakaman. Recording kita lepas ni boleh tengok. Itu perbezaan masa. Sekarang kita nak pergi pula kepada kitab Ustaz Wan Rosli ni dalam muka surat 222. Okey. 200 berapa? 22 mengenai perkataan bahasa Melayu yang sama seperti bahasa Arab. 222. Tuan-tuan lihat, bukan lagi 222 kita dah selesai. 223. Kitab mana? Kitab Ustaz Wan Rosli. Okey? Kita lihat perkataan 223. I'tarafu. Yang ada buku lihat Yang tak ada buku kena beli Tak ada cara lain. Takkan kita nak tunjuk, kena beli buku. I'tarafa. I'tarafa ni past tense. Kalau fi'il amar ayat suruhan i'tarif. Dia lain sikit tu. Bahasa Melayu i'tiraf, bahasa Arab i'tarif. Fi'il amar. Nampak? I'tiraf bahasa Melayu. I'tiraf lah. Sijil kamu diiktiraf ke tak ni? Sijil kamu ni. I'tiraf tu mana diambil kira tak? Sijil kamu kerajaan Malaysia i'tiraf ke tak? Kerajaan Malaysia ambil kira ke tak? Itu i'tiraf. Tapi dalam bahasa Arab fi'il amar panggil i'tarif. I'taraf past tense. Okey? Dalam ayat ni, dalam muka surat 223 ni fa'tarafu. I'tarafu maksudnya fi'il madhi, past tense. Lepas tu tengok surah ayat 67 tu nama surah. Nombor surah. Surah yang ke-67. 11 tu surah yang ke-67 ayat yang ke-11. Surah pun 67, tuan-tuan tengoklah sendiri Tengok kira dalam Quran ada 114 surah. Tengok. Yang kedua ilmun, sama bahasa Melayu pun ilmu. Yang ketiga imaman, bahasa Melayu pun imam. Bilal, bahasa Melayu pun Bilal. Okey. Iman, bahasa Melayu pun iman. Cuma bahasa Melayu tak panjangkanlah iman. Kejayaan manusia dalam iman dan amal. Iman dan amal. Tak sebutlah panjangkan iman tu, bahasa Arab dia sebut. Bahasa Melayu iman dan amal lah. Okey. Kemudian imarah, mengimarahkan. Kita nak sama-sama mengajak penduduk kampung mengimarahkan masjid. Makna memakmurkan masjid. Imarah juga bahasa Arab guna
Mungkar boleh, makna mungkar boleh perkara mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, perkara mungkar. Boleh, tapi di sini ditulis ingkar. Betul juga. Mungkar bermakna ingkar, bermakna mungkar. Boleh. Tuan-tuan tambahlah mungkar juga. Perkara mungkar, perkara tak baik mungkar. Insan asyarat. Asyarat ini past tense. Kalau tuan-tuan transferkan dia kepada noun, kepada isim masdar, jadi isyarah juga. Sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Arab hampir sama. Bila transfer ke noun, ke isim masdar, maka sebiji sama bahasa Melayu. Iaitu asyara yushiru isyaratan. Isyarah. Isyarat. Izin lah. Jahilin, jahil. Jahil, bahasa Melayu pun jahil. Jahil ni makna, dalam bahasa lembut ni orang tak tahu. Dalam bahasa yang kasar sikit bodoh. Yang agak kasar sikit bodoh. Yang kasar lagi bengap. Kemudian ajinnatun. Ajinnah adalah jamak ni. Ajinnah ni jamak kepada janin. Janin. Plural ni ajinnah ni. Jasadan, jasad. Samalah, cuma kita bezakan dulu jasad dengan apa? Jasad dengan jisim. Jisim untuk benda yang ada roh. Benda ada roh, ada nyawa, itu kita panggil jisim dalam bahasa Quran. Tapi kalau jasad, makna benda tak ada roh. Macam Quran sebut fa akhraja lahu ijlan jasadan lahu khuwar, jasad. Mereka buat patung anak lembu pada emas, dan sebenarnya patung anak lembu tu tak ada, hanya berbentuk jisim je, tak ada nyawa pun, tak ada roh pun. Kemudian jawab bahasa Melayu pun jawab. Jin, bahasa Melayu pun jin. Dalam masa seminit boleh habis moderator, bukan kata 5 minit. Seminit je insya-Allah boleh habis. Jin dan juga jisim. Ni jisim. Jisim, benda yang berjisim tapi dia ada roh, ada nyawa. Itu perbezaan dengan jasad tadi. Kita dah bincang dah, tuan-tuan boleh refer balik perkataan seerti sebelum yang kita dah bincang. Kemudian Jumu'ah, perbezaan dia, bahasa Melayu kita panggil Jumaat. Jumaat. Bahasa Arab bukan jumu. Jumu'at. Jumu'at. Itu bahasa Arab. Mim tu baris MU. Bahasa Melayu MA. Bukan Manchester United, bukan MA, bukan. MA itu adalah Jumaat. Bahasa Arab Jumu'at. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Nampak? Bahasa Urdu kita jamat. Betul jamat, Jumaat. Kemudian juz'un, juzuk. Bahasa Melayu pun juzuk juga, bahagian kita panggil bahagian, juzuk. Qadin, qadilah, qadi. Kita qadi nikah, qadi hakim. Kafir, kalimah, qarib, dekat. Sahabat qarib, mana sahabat yang dekat kita? Sahabat qarib. Kita panggil sahabat karib. Sebenarnya huruf Melayu tak ada qaf. Jadi kami karib. Mana? Ya qaumi, kaumku, kaum. Sama lah bahasa Melayu pun kaum. Zil qurba, kaum kerabat. Qirtas, kertas. Cuma bahasa Melayu tak ada ta. Bahasa Melayu tidak ada ta. Jadi bahasa Melayu sebut kertas. Kalau sebut saya nak kertas satu, terkejut. Apa benda kertas tu? Tak ada, kertas. Sama lah, cuma lajah lain, lahjah sebutan. Pelak tu lain. Bahasa Arab sebut kertas, bahasa Melayu sebut kertas. Tapi kalau kita pergi kedai, ada kertas A4, memang tak faham lah dia. Kursi, bahasa Melayu sebut kerusi. Cuma bahasa Arab dia KI itu jadi KU, kursi. Bukan kerusi, kursi. Bahasa Melayu sebut apa? Kerusi. Bahasa Arab sebut kursiyun. Cukup setakat tu. Kita akan ambil lagi 223 yang sebelah, kolom yang sebelah insya-Allah pada keesokan harinya. Serah kepada moderator insya-Allah. Terima kasih Ustaz Farid, Rizwan. Sangat menarik. Jadi banyak sekali kalau ambil daripada huruf A. Kalau kata bahasa Melayu ambil daripada huruf A. Banyak sekali. Adil, ahli, aib, ajaib, akal, akid.
alam, alamat, amal, aman, amanah, asal, asal. Semuanya daripada bahasa Arab. Ha? Kalau perkataan bahasa Melayu ni, mungkin makan, minum, tidur, itu. Tapi yang lain-lain tu banyak sekali. Jadi sangat menarik. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang hubungi kita. Karena hari ni kali pertama dia masuk. Dan dia kata macam mana nak beli buku. Kerana kita dah masuk siri 26. Sebenarnya, untuk kaedah, bahagian pertama dia hanya ada 20 kaedah. Kita telah pun tamat kaedah ini. Pengajian kaedah ada 20 pengajian kaedah. Kita dah tamat masa masuk dalam siri yang ke-22. Kita dah habis. Tapi sekarang kita ulang balik. Kita ulang balik kaedah itu. Kita belajar balik kaedah dia. Ustaz Agong dia hurai lebih detail lagi. Jadi tidak rugi kalau kita tempah buku ini kerana kita akan ulang. Kita akan ulang, kita akan usaha moga Allah SWT mudahkan untuk kita faham. Jadi jangan risau, sangat mustahak kita mendapatkan buku ini kerana perkataan-perkataan bahasa Arab, kamusnya, boleh kata semuanya ada di sini. Ada 800 perkataan yang digunakan di dalam Al-Quran. 800 lebih. Dan yang kerap diguna, yang selalu diguna 200 lebih. Ya, kita sedang usaha untuk 200 lebih ini kita nak hafal. Jadi tidak ada masalah. Tuan-tuan, puan-puan boleh mendapatkan buku ini kerana sangat menarik, hasil usaha daripada pensyarah kanan Universiti Islam Antarabangsa, Ustaz Dr. Wan Rosli telah berusaha betul untuk memudahkan kita. Sebab itu di bukunya ini dia tulis satu slogan di sini. Kaedah terpilih dan teknik pemulih. Bagi yang belajar Arab tidak boleh-boleh. Jadi untuk mengakhiri, ada apa lagi Ustaz Agong? Ustaz Angah ada? Tidak ada apa. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah berjumpa lagi pada besok pagi jam 8.30 untuk kita masuk siri yang ke 27. Menarik huruf 27 besok. Jadi sangat kita berbesar hati tuan-tuan puan-puan, bersabar untuk mengikuti pengajian kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.